So dia akan jadi macam ni. Bila tengok pandangan atas dia jadi macam ni. Sebab itulah bila kita lukis eccentric load ke semua tu, eccentric load boleh, eccentric apa tadi? Betul lah, eccentric load. Okay, so daripada situ bila kita tengok pandangan atas, kita tahu kat mana point load kita. Kalau kat sini, betul-betul kolom ni berada kat tengah. So sinilah kita punya load. Okay, so dia akan jadi concentrated load akan distribute kepada kawasan yang lebih luas. So kita punya structure lebih selamat. Okay, single footing. Combination of footing adalah gabungan dua single footing tadilah. Dia gabung dua. So single footing ni sebenarnya dia adalah kolom. Okay, dekat kolom ni kolom dan ini pun kolom. So dia menggabungkan, dia support kat bawah tu dengan dia support dua kolom. So kita panggil dia sebagai combination. Okay, yang ketiga adalah continuous ataupun wall footing. Okay, dia sama juga macam tadi, cuma dia tarik ke belakang and then dia jadi wall kat sini. So ini adalah continuous ataupun wall footing. Okay. So maknanya daripada yang satu area yang kecil, bila kita combine dia makin area yang lebih besar lah. Okay, so kalau macam kat ni, apa yang membezakan di antara combination dengan strip footing, kalau combination tadi dia terus besar kan, kat tadi dia gabungkan kita punya dua kolom tadi, so digabung secara besar macam ni. Tapi kalau untuk strip footing, dia ada strap kat tengah ni macam tali sini yang menyambungkan dua single footing. So digabungkan dua kolom. So kalau kata ada lagi, sambunglah lagi. So dia akan sentiasa panjang memenuhi semua kita punya structure lah. Okay, ini strip footing. And then rough footing ataupun mat footing, ni asas rakit. So dia ni lebih sesuai untuk tanah yang lembut. Okay, bila tanah yang lembut kita akan cover kawasan yang luas, so mungkin akan berlaku floating lah kat sini. Okay, so ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. So tengok, kalau tengok yang ni lagi jelas lah. So dia cover keseluruhan. Itu adalah mat footing, dia punya hamparan macam tu. Okay, so kalau kat real macam ni lah, ni contoh strip, yang ni contoh pad foundation. So dalam structure dah belajar lah ni detail dia. Okay, ada 3 kriteria bila kita buat foundation ni. Mestilah satu, dia tengok location. Yang kedua adalah free from damage. Yang ketiga adalah settlement. So bila awak nak design ke, awak nak identify, nak tengok dia punya kebolehan semua tu, dia awak kena tengok dia punya location yang mana dia boleh support load dengan baik, and then awak kena pastikan juga tak ada damage ataupun bearing capacity failure. Macam mana bearing capacity failure ni berlaku? Bearing capacity failure berlaku apabila shear strength tu terlalu tinggi, shear strength pada foundation tu berlebih-lebihan, so menyebabkan berlakunya bearing capacity. Okay, bila bearing capacity berlaku, bila foundation kita tak firm, bila kita apply load kat atas, dia akan menyebabkan berlakunya excessive settlement. So sebab tu lah awak kena check betul-betul awak punya design footing ni. Contoh awak buat, tiba-tiba awak buat dia punya B ni, lebar tapak ni kecil, tak sesuai. So dia akan menyebabkan ada apa kriteria yang awak kena check ni. Ni bearing capacity, sliding, overturning semua ni. So mestilah bila kita design, mestilah memenuhi 3 syarat ni. Kalau kata check tak lepas, patah balik. Itulah yang kita buat bila kita nak design footing. Okay. Kalau nak tanya apa, tanya je. Okay, ni introduction je lagi ni. Kita tak masuk lagi dekat formula. Okay, seterusnya adalah macam mana kita nak design. Okay, yang pertama sekali kita kena tahu load. So kita akan lukis balik lah. Kalau saya selalu suka lukis benda ni. So kita ada footing. Yang pertama kita kena kira berapa load daripada atas ni. Load keseluruhan daripada superstructure tadi. Okay, and then kita kena dapatkan maklumat daripada ni site. Sebab kita nak tahu keadaan tanah sekitar ni. Ni kan dalam tanah. Okay, so berapa dia punya gamma, berapa dia punya C, berapa dia punya V. Ini benda-benda yang kita kena tahu lah bila kita
nak design ni lah, nak design foundation. Okay. And then daripada nilai ni kita boleh tahu QU. Q ultimate adalah ultimate bearing capacity lah. Okay. So and then yang seterusnya kita kena determine the depth and location of foundation. Okay, kita tahu dia punya kedalaman sebab dia ada DF. Yang kita kira lah dalam formula. And then kita kena tahu lokasi tu kat mana. Lokasi keadaan tanah, kalau katakan ada saluran air kat tepi, apa efek dia. So banyak benda yang awak kena consider. Okay, and then awak kena tahu juga dia punya bearing capacity. Macam mana nak kira? Ada formula dia based on parameter-parameter yang kita dapat dekat test ni lah, dekat site, dekat lab test. So biasanya dekat lab kita akan ambil, dekat site kita akan ambil sampel and then pergi lab and then kita akan buat test. Daripada test tu kita akan keluarkan parameter. So parameter tu kita akan gunakan untuk mengira bearing capacity. Okay. Daripada bearing capacity kita dapat Q allowable semua, kita boleh kira size of foundation. Size of foundation ni akan kita gunakan untuk kita check allowable bearing capacity, sliding dengan overturning. So mungkin akan berlaku sliding pada kita punya footing. Mungkin juga dia punya bearing capacity tu tak cukup untuk support load. Mungkin juga berlakunya overturning. So mestilah memenuhi syarat, 3 syarat ni. Okay, ini wajib. Andai kata tak berjaya, patah balik kepada size of foundation ataupun itulah size of foundation lah. Adjust kat sini. Okay. Daripada sini, check semua dah okey. So kita akan dapatkan total settlement. Apa yang berlaku pada kita punya estimate untuk total settlement. Okay, so semua dah okey semua, baru kita berjaya design foundation structure. Okay, itu dia punya flow lah. Tiga orang tak ada. Okay, so tadi kita dah tengok procedure. So sekarang kita akan pergi kepada jenis foundation. Foundation load. Okay, yang ni dah belajar beberapa kali. So dead load. Dead load ni adalah permanent. So dia punya keyword adalah permanent. Dead load kan apa yang dah ada dekat, yang tak boleh nak remove daripada structure tu. Contoh macam finishing, macam awak beam rasuk, beam column semua tu. So itu adalah dead load. Yang seterusnya adalah live load. Live load adalah temporary. Maknanya hari ni saya masuk, lepas tu orang ni masuk, lepas tu orang ni keluar. So dia sentiasa berubah-ubah. Mungkin hari ni awak beli bangunan tu kosong and then so awak beli dia punya furniture semua. So dia dah jadi load tu dah bertambah. Jadi kita kena consider sekali dead load, live load dan juga wind load lah. Okay. So yang ni dah biasa tengok. Okay, yang seterusnya adalah lateral earth pressure. So bila kita lateral earth pressure ni, contoh awak punya retaining wall kan. So bila ada retaining wall, dia ada lateral earth pressure daripada sisi tepi kiri kanan. So adalah aktif dan pasif. Yang ni akan belajar dalam next topik. Okay. Seterusnya adalah hydrostatic pressure. Hydrostatic pressure ni melibatkan bendalih. So daripada sini, daripada hydrostatic pressure ni akan produce lateral pressure. Lateral pressure ni sisi punya. And then yang mana bila ada air, dia resulting kepada buoyancy, akan berlakunya daya apungan kepada kita punya structure. So ini yang bahayanya. So akan menyebabkan structure tu terapung. So awak kena adjust lah dia punya size, dia punya keadaan semua, design awak tu supaya memenuhi ni semua. Okay, ini adalah yang awak kena consider. Okay, yang seterusnya adalah earthquake force. Okay, so kebanyakan building sekarang dia dah design ambil kira sekali dengan earthquake ni lah. Okay, so tu dah tentang tu intro, ngantuk pun ada. Okay, so sekarang ni tolong fokus lah sikit. Okay, ini adalah bearing capacity, theory of bearing capacity. Bearing capacity Q. Ultimate bearing capacity QULT ataupun QU. Ada buku guna yang ni, ada buku yang guna yang ni. So sama je. Okay. And then allowable bearing capacity
QALL atau QA ataupun Q design. So adik-beradik lah semua tu. Depends kepada buku, maksud dia masih lagi allowable bearing capacity. Okay, apa itu bearing capacity? Dia kata soil ability to support the whole foundation and superstructure. So kita ada superstructure kat atas, bahagian atas, and then ada bahagian bawah. So kita punya bearing capacity adalah keupayaan kita untuk support load daripada atas tu. Itu adalah bearing capacity. Yang ultimate sebelum kalau buat graf, dia akan naik sampai satu tahap dia jatuh. Dia jatuh tu maknanya dia dah fail. So inilah kita punya ultimate bearing capacity. Yang ni kita boleh gunakan unconfined compression test untuk dapatkan the value of Q ultimate. Tu salah satulah Q ultimate. And then daripada sini Q allowable kita boleh kira. Macam mana nak kira? Q allowable sama dengan Q ultimate yang kita dapat tadi bahagi dengan safety factor. Okay, sama jugalah kalau Q design pun. Okay, so formula yang sama lah. Okay, so ini adalah formula yang pertama. Highlight lah. Okay, so ingat dalam shallow foundation kita akan bermain atau kita akan kira banyak mengira bearing capacity. Okay, bearing capacity apa dia punya parameter dia adalah Q. So kita tahu Q adalah bearing capacity. Bearing capacity adalah keupayaan tanah. Upaya tanah tu sendiri, dalam tanah tu dia ada punya bearing capacity untuk support foundation kat atas tu. Okay. Okay, ni Terazaghi. Terazaghi dia cerita macam mana dia keluarkan, macam mana dia keluarkan prinsip untuk foundation ni lah. So kalau tu boleh baca lah kat sini. Dia sama je, ada footing, ada soil foundation, ada nilai unit weight dia, ada kedalaman bila kita masuk kita punya footing, ada tu dia bagi sebagai DF, and then bila berlakunya, bila load apply daripada atas akan berlakunya apa orang panggil? Shear surface, akan berlakunya shear surface, akan terbentuk. So depends kepada jenis tanah yang berbeza, dia punya shear surface dia tu lain. Dia punya flow dia. Ada punching shear dia akan terus jatuh. Kalau general shear failure, dia general local, dia akan jatuh macam tu juga tapi dia bulging dia tu berbeza, rendah dengan tinggi. Okay, so tengoklah kat sini ni dia cerita bila load apply so akan menyebabkan berlakunya movement of shear resistance. So dia akan keluar kat sini. So ini akan keluar kat sini. So dia ada Q ultimate dapat daripada sinilah. Okay. So ni awak boleh baca lah, ni dia punya teori. Okay. So bila kita cerita mengenai bearing capacity, dia akan berlakunya sebab kita nak cari bearing capacity, tapi kita tahu kalau dia kata design tu tak sesuai ataupun tanah tu lemah, dia akan menyebabkan berlakunya bearing capacity failure. So bearing capacity failure ni dia depends kepada jenis tanah. So dia kata bearing capacity failure defined as a foundation failure that occur when the shear stress in the soil exceeds the shear strength. Shear stress lebih besar daripada shear strength. Jadi kekuatan tanah tu dia tak boleh nak tahan load daripada atas, menyebabkan berlakunya failure. Okay, so ada beberapa jenis failure yang mana kita kena identify based on tanah tu sendiri, jenis tanah. Okay, kalau tengok yang pertama, general shear failure. So general ni dia refer kepada sampel yang tanah yang dense ataupun hard state, yang kuat lah. Okay, so daripada sini dia apply load. Okay, bila apply load, shear surface terbentuk. Okay, daripada sini berlakunya bulging kat tepi. Okay, ni bulging lah daripada sini ke sini. So dia akan kenaikkan. Maknanya kalau contoh awak tolak pasir kan, bila tolak something, kita apply load, akan menyebabkan naik kat tepi. Itu adalah bulging ataupun ground surface yang naik apabila disebabkan general shear failure. Okay, dalam general shear failure ni juga, jika kita plot graph di antara load dengan settlement, okay, kita tengok kat sini, contoh awak buat ni nilai ni 1, awak kata 10, 20, 30, 40. Contoh awak apply load 10 kPa, 20 kPa, 30, 40. Okay, settlement yang berlaku kat sini, settlement contohnya 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm. Okay, kalau daripada sini macam mana kita nak baca? Okay, pertambahan load, semakin bertambah load, semakin bertambah settlement.
So load increase, settlement pun increase sampai satu tahap iaitu dia punya optimum. Walaupun bila kita mengurangkan nilai load ni kan, kita 40 kita patah balik jadi 35. So masih lagi berlaku increase dekat settlement. Walaupun load tu dah berkurang, settlement masih lagi berlaku. Itu adalah general shear failure. Okay, kita apply load, bertambah, apply lagi bertambah, apply lagi bertambah settlement. Makin ni settlement, bila apply load makin tambah, makin tambah, makin tambah. Kita kurangkan load, masih lagi berlaku settlement. Tapi dalam keadaan yang rendah lah, turun lagi. Itu itu general shear failure. Okay, yang seterusnya adalah local shear failure. Okay, tadi dense, strong punya foundation. So sekarang adalah medium sebab dia ada tiga. Satu general, yang kedua local, yang ketiga punching. So dia daripada kuat, sederhana, lemah punya foundation. Okay, so daripada sini sama juga berlaku bulging pada both side of the footing. But the bulging is not as significant in general shear. So kalau yang tadi contohnya dia naik 5, yang sini naik 3 je lah. So dia bulging dia sikit saja. Okay, in terms of graph, load bertambah, settlement bertambah. Semakin kita tambah load, semakin bertambah settlement. Sampai satu tahap dia punya increasing of load tu drastic. Okay, sini dia landai sikit, mula-mula dia landai. Kita apply load, dia landai je. Semakin load bertambah, landai. Sampai satu tahap, dah sampai optimum dia. Awak tambah load lagi, dia dah drastically turun settlement dia. Okay, itu adalah local shear failure. Sebab tadi tanah kita strong. Yang first tadi tanah strong. Jadi bila kita apply load, masih lagi berlaku settlement. Tapi bila load berkurang, masih lagi berlaku settlement tapi dalam keadaan yang sikit je. Penambahan dia sikit. Tapi kalau untuk local shear failure ni, kita tambah load sebab dia sedikit lembut di tengah-tengah kan. So sampai satu tahap kita apply load lagi, dia akan terus drastik jatuh dia punya settlement. Okay, yang ketiga adalah punching shear failure. So punching ni adalah loose ataupun soft state. Contoh soft sand, contoh pit yang paling obvious sekali pit lah. So maknanya kata bila awak pijak pit tu awak rasa macam tenggelam awak punya kaki. Inilah yang berlaku pada keadaan pit surface. Okay, dia terus berlaku punching macam ni. Ricih macam tu. Bukan ricih, punching lah. Punching tu jatuh macam ni. Dia macam bentuk segitiga macam tu. Saya dah try buat dan memang dapat bentuk macam ni betul-betul lah. So, ikut kita punya footing. Sama juga load bertambah, settlement bertambah. Ni lagi lah bila bila depth bertambah, tengok dia makin bertambah load, makin bertambah settlement. Depth bertambah pula. Load bertambah, settlement bertambah dengan secara drastik. Kalau mula-mula surface test ni, surface test dengan yang ni, ini lebih landai. Yang ni, surface test ni maknanya nak tengok pada permukaan. So bila kita letak load, dia terus jatuh. So dia punya kecerunan tu lebih tinggi berbanding dengan pada kedalaman yang lebih dalam lah kat dalam ni. Okay. So conclusionnya di antara general, local dengan punching. So tengok bila dia kata tadi saya cakap strong, medium dengan lemah lah yang loose. Okay. So awak tengok footing awak, contohlah andai kata kita apply excessive load daripada atas kan, load tinggi sangat. So yang menyebabkan berlakunya bulging tanah ni naik berlebihan berbanding dengan local shear. Apply load yang sama tapi yang ni naik sikit je. So yang ni biasa rock ataupun clay. Yang ni intermediate, biasa clay juga tapi yang medium punya. Okay, kalau yang ni memang weak terus, dia akan bagi tahu loose, weak. Kalau ayat-ayat yang kat depan ni dia akan bagi tahu dia bagi tahu something selain daripada yang dense. So maknanya kalau dia kata dense, dia adalah kategori ni. Kalau dia kata loose, weak, maknanya dia adalah punching. Kalau dia tak bagi tahu apa-apa, dia biasanya local. Okay.
So yang ni lah tengok dia punya punching. Okay, ni yang obvious sekali lah. Apply dulu, terus jatuh. Sebab tanah terlalu lembut. Air, apa yang menyebabkan tanah lembut? Menyebabkan tanah lembut adalah moisture content. Dia punya ability, moisture content, shear strength, settlement, so semua tu lemah. So moisture content pun tinggi, so menyebabkan tanah mudah fail. Okay. Okay, ini adalah formula untuk dapatkan bearing capacity. So dalam ni, footing yang tadi, yang kita lukis tadi, bentuk macam ni, dia sebenarnya ada pelbagai. Okay, yang di-highlightkan dalam topik ni hanyalah continuous, circular dengan square. Continuous maknanya mungkin ada kat belakang lagi kan. So continuous. So ada lagi. Circular ni sebenarnya bulat. So dia akan bagi radius, okay, ataupun square. Okay, so ada 3 keadaan. So awak kena pasti kalau dia kata apa ni? Kalau dia kata double footing, tu adalah apa? So maknanya jadi continuous lah. Apa dia bagi draft ke. So kena faham apa yang apa yang dia maklumkan situ dekat soalan tu lah. Okay. So tengok Q ultimate yang pertama. Yang kedua ada 2, bergantung kepada R atau B. B yang ni, keluasan ni, breadth of footing. Yang ketiga adalah square footing. Betul lah, yang untuk square footing. So ada 3 lah. Okay, kalau kita tengok kat depan, CNC, CNC, semua ada CNC. Gamma 1, DF and Q, semua ada. Gamma 2, B and gamma, so semua ada. Yang membezakan di antara ni semua adalah kat depan dia, perkali. Dan juga ni B ke R ke, so ni lah yang berbezanya. Okay. Macam mana nak dapatkan nilai C? C ni apa? C adalah soil cohesion. Kalau C tak bagi direct, maknanya C sama dengan QU bagi dengan 2. Tolong ingat yang ni. Okay, formula seterusnya. Okay, ini yang basic. Yang tak apa, panjang-panjang ni diberi. Okay, seterusnya NC. NC, NQ dengan N gamma adalah bearing capacity factor. So bila bearing capacity factor, awak kena tahu bila dia adalah factor, dia mesti refer table ke, refer graph ke. So daripada graph tu kita kena tahu apa parameter yang dia nak. Okay, so kita tengok dia punya graph. Okay, so daripada graf ni, dia bagi kat sini adalah NC. Ini adalah NQ, yang ni adalah N gamma. So andai kata dia bagi apa nama ni? Apa nama dia? Friction angle. Okay, ini adalah friction angle. Andai kata dia bagi friction angle 25. So, awak tariklah 25. Yang biasa, tarik 25. Apa-apa yang bersentuhan dengan N gamma, itu adalah nilai N gamma. So, yang ni bersentuhan dengan NQ, ini adalah nilai untuk NQ. Yang ni sentuh dengan line NC, so ini adalah nilai NC, NQ dengan N gamma. Okay. So, yang ni yang basic lah, senang sekali lah. Okay, seterusnya di gamma 1 biasalah gamma 1 ni unit weight. Kalau dia bagi tahu unit weight 1 dengan unit weight 2 sama, ambillah nilai yang sama. Kalau dia tak bagi tahu, masukkanlah nilai. Contoh dia buat gamma 1 berapa, gamma 2 berapa, so masuklah satu-satu. Kalau dia kata unit weight dia bagi 1 je, maknanya nilai tu adalah samalah dua-dua. Lepas tu DF. DF adalah kedalaman daripada surface sampai bawah ni. So ini adalah DF. Daripada footing tu sampai ke dia punya base.
DF, NQ, 0,5 gamma. Okay, B ni adalah dia punya, B adalah keluasan untuk footing. Luas ke panjang ni? Aduh. Sebentar. Dua, tiga. Oh, B lebar. B lebar. Okay. So yang ni sama. Q ultimate tengok dia bagi radius ke, dia bagi B ke. Okay. So yang ni, so tengok sekali 0.6, 0.3. Okay. Dia ni kita bagi, tapi kita tak bagi tahu ni continuous ke, circular ke, yang tahu identify sendiri. So yang ni sama juga. Ada CNC gamma 1, DF and Q. Okay. So formula dia sama, yang membezakan perkali kat depan dengan B ataupun R. Okay, tu je. So yang tu kena ingatlah, awak kena kenal ni. Okay, seterusnya. Okay, dia kata every bearing capacity. Tadi kita cerita mengenai NQ, NC dengan N gamma per kali. Ni based on Terazaghi lah. Terazaghi bagi tahu bahawasanya setiap bearing capacity factor has influence on the value of ultimate bearing capacity. Sebab apa? Sebab pada kita punya footing ni kemungkinan ada influence based on surcharge, based on cohesion dengan soil kat tepi ni, based on soil weight sendiri, berat weight, semua radius footing, breadth semua. Okay, so kat sini semua ada dia punya pengaruh yang mana menyebabkan nilai bearing capacity itu berubah lah. Okay, apa akan jadi seandainya dia tak bagi tahu dia punya friction angle? Kalau dia kata friction angle adalah clay, dia terus bagi tahu clay, kita tahu bahawasanya nilai dia kosong. Mungkin soalan tu dia tak cakap friction angle untuk soil ni 20, 10. Tapi dia bagi tahu this cohesive soil. So dia terus bagi tahu tanah apa. So adalah penting untuk awak tahu bahawasanya cohesive contoh dia adalah clay dengan silt. Non-cohesive biasanya sand. So kita automatik tahu bahawasanya kalau clay friction angle dia adalah kosong. Macam mana friction angle tu? Friction angle contoh cohesion macam tu macam ni. Kalau sand dia ada cohesion, awak kena ingat. Sand ada cohesion kan, bila awak kena buat macam ni awak rasa macam tajam. So dia adalah cohesion. Non-cohesion. Kalau non-cohesion dia adalah friction, cohesion lah. Okay, value cohesion dia adalah kosong. Cohesion. Okay, saya macam confused ni. Sorry, cohesion. Betul lah. Cohesion apa dia lain? Friction angle. So awak nak ingat, awak tengok kepada kejelekitan dia. So awak buat macam ni, kalau clay kan. Kalau clay dia ada cohesion ke tak? Tak adalah, sebab bila buat saya terbalik ni. Cohesion, friction angle. Cohesion. Kejelekitan apa kot Melayu? Ikut Inggeris. Nanti berlos. Kejelekitan. Stickiness.
Horticulture. Okay, kalau kohesif, kohesif kan bila awak letak clay kat tangan, kohesif dia akan macam melekit kan. Kalau sand awak bukan sand kan, tak ada apa-apa. So itu non-kohesif. So kohesif ni lebih kepada dia melekat. Non-kohesif tak ada apa-apa. So bila melekat, awak kena ingat dia punya friction angle adalah kosong. Tapi untuk non-kohesif, friction angle dia ada nilai. Okay, dan dia punya C untuk non-kohesif, cohesion dia kosong. Untuk kohesif, C dia adalah ada nilai lah. Okay, so awak kena ingat, senang cerita awak ingat je apa yang saya highlight kat sini lah. Okay, itu di antara kohesif dengan non-kohesif. So ingat, kohesif clay, dia lekit. Dia melekit sikit, dia tak apa orang panggil. Bila awak tarik tu, awak rasa macam melekat. Melekat lah kohesif. Kalau non-kohesif, pasir tak ada apa-apa, terus jatuh kan. Okay, itu adalah kohesif dengan non-kohesif. Jadi kena ingat yang mana satu kohesif, yang mana satu non-kohesif. So kalau kohesif, kalau dia direct bagi clay, kita tahu clay V sama kosong ataupun friction angle dia adalah kosong. So apa akan jadi kalau kosong? Okay, kalau V ni sama dengan kosong, kita terus ambil kat sini. Ni kosong kat sini. Saya nak padam. Okay, sebab tadi V sama dengan V yang itulah. Friction angle adalah kosong. Bila friction angle kosong, tarik ke atas. Okay, sama juga apa yang bersentuhan dengan NC, so biasa tak ada ni. Dia kat sini. So tadi 5.14 lah kat sini, 5.14 untuk NC. Okay, tengok betul-betul NQ. NQ sini bukan kosong, sini adalah 1. Jadi NQ adalah 1. N gamma dia tak bersentuhan dengan garisan yang kita nak. So N gamma adalah kosong. So biasa kita akan dapat kalau guna clay 5.14, 1 dan kosong. NC, NQ dengan N gamma. Sebab itulah bila masuk dalam formula ni, N gamma ni kosong kan. So automatik sini jadi kosong. So kira dua ni je lah. Okay, basic formula macam ni. Tak ada apa-apa berlaku. Andai kata dia adalah loose sand ataupun berlakunya local shear failure. Okay, graf ni adalah untuk general shear failure. Seandainya berlaku local shear failure yang mana melibatkan, dia bagi tahu loose sand, soft clay. Ingat maknanya berlaku punching shear lah kat sini. Okay, apabila keadaan kita buat kita punya footing, kita ada soil foundation, soil surface semua ni, apabila dia bagi tahu keadaan tanah ini adalah tanah yang mana loose sand ataupun soft clay ataupun peat ke, ikutlah, yang mana memang berlaku local shear. Asal macam terbalik? Local shear loose sand. Apa nota ni? Kita apalah awak ingat macam ni. Kalau untuk local shear, berlakunya local shear, dia bagi tahu loose sand ataupun soft clay ni, ada nilai yang akan berubah. Tadi C direct ambil. C ni kan direct ambil. Saya tak bagi tahu apa-apa formula. Andai kata ini berlaku, nilai untuk yang ni nanti saya check balik. Kenapa dia jadi macam ni gambar ni. Andai kata local shear berlaku, maknanya bagi tahu jenis tanah tu yang loose, yang lembut, nilai C mestilah kita cari dulu. C prime sama dengan 2/3 C. Maknanya kalau dia kata C sama dengan 20,
masukkan dulu nilai ni, baru kita dapatkan nilai C prime, C efektif. Sama juga untuk NC, NQ dengan N gamma. So, NC, NQ, N gamma sekarang semua dah jadi efektif. Ada prime-prime kat atas tu. Disebabkan oleh local shear yang berlaku. Okay, so sekarang nilai ni pun juga kena berubah. Kalau anda kata sini ada nilai 20 tadi, so masuklah 20 kat sini. So untuk kita cari NC, N gamma dengan NQ tadi, kita akan gunakan nilai yang prime ni, apostrophe ni. Efektif. Okay. Okay, awak pegang macam ni lah. Awak pegang loose sand and soft clay. Awak pegang ayat ni. Tak apalah dia berlaku lokal ke tak. Macam terbalik je notan ni. Professor sharing is critically state only for the completion of the action process which way does it go. Dia kata kalau cohesive soil tadi clay. Clay kita tahu V sama dengan kosong. Bila V kosong, sini kosong, dapat kosong lah juga. Samalah. Tak ada apa pun. Okay, so tengok contoh. Okay, baca strip. Okay, kalau strip of wall footing, dia kategori mana? So, tengok balik kita punya formula. Continuous, circular dengan square. So, circular, bulat, square, petok. Selain daripada tu mestilah continuous. So, ambil lah formula continuous. Okay, dia bagi tahu 1.2 meter wide, support by uniform deposit of clay. Okay, so kita dapat maklumat, dia punya B 1.2, dia berada di atas clay. So dia kata unconfined compressive strength. Apa beza unconfined compression test dengan unconfined compressive strength? Beza yang ni adalah nama test, yang ni adalah nilai yang keluar. Unconfined compressive strength. Strength yang kita dapat daripada unconfined compression test. So the value is QU sama 122. So nilai yang seterusnya adalah QU. Kita tahu daripada QU kita boleh keluarkan nilai C sama dengan 122 bahagi dengan 2. So dapat C. So unit weight dibagi 1 je, maknanya unit weight 1 sama dengan unit weight 2. Groundwater was not accounted during soil expression, so tak apa. So tak ada water effect, water table, groundwater table effect kat sini tak ada, so abaikan. And then dia bagi tahu footing depth 0.6 meter. Find ultimate bearing capacity of the footing, allowable load for the wall. Okay, so ada dua dia nak, satu Q ultimate, satu lagi adalah Q allowable. Dengan safety factor 3. Okay, so daripada sini kita dah cari tadi. Ini maklumat yang kita berjaya kumpul dan dia. Okay, dia bagi tahu satu kan, gamma. So yang ni tak apa, potong dulu. Tadi tak beritahu. Kita assume sama je. Okay, Q continuous. Okay, daripada maklumat kita dapat, kita keluarkan formula. So kita tahu ini adalah continuous wall footing. Ambillah dia punya formula. So sekarang cari satu-satu parameter dia. So C, saya beritahu tadi, QU bahagi 2. So dapat nilai ni. Lepas tu dia kata, sebab C lebih besar daripada kosong, unresive kohesif. Sebab clay adalah kohesif. So kohesif kita tahu V sama dengan kosong. So dapatkan daripada graf tadi. So dapat NC 51.4, 1 dengan kosong. So dapat nilai ni. So C kita dah cari, NC ada, NQ ada, N gamma ada. B kita adalah 1.2, ini B. Ini adalah DF. Okay, masuk je lah. So ni adalah gamma lah. Okay, so kita masuk satu-satu. So dapatlah dia punya result kat sini. So semua ni kena tunjuk dalam pengiraan kena tunjuk. Okay. Q allowable. QA. Dia nak Q allowable ke apa? Oh, dia bukan nak allowable bearing capacity. Dia nak allowable load WA. Salah. Yang tu tukar
Q ultimate kalau dia kata allowable bearing capacity, yes tu baru Q allowable. Kalau dia kata allowable load, maknanya WA, weight tu allowable weight. Samalah. Okay, WA sama dengan QAB. So formula seterusnya kena ingat, formula ni sama juga, tak bagi. Okay, QA kita tahu, Q ultimate bahagi dengan safety factor. B adalah lebar, so 1.2 lah. So masuk je lah. So dapatlah dia punya allowable weight. So ni nilai dia. So jangan lupa unit. Kalau kat semua ni guna mm lah semua. So jangan tertinggal ni ada markah untuk unit. Okay, ni untuk cari tadi lah. Okay. Ting. Tak ada contoh lah. Okay. Okay, yang kedua, square pad footing. So dia bagi tahu direct square. Side of 1.6. Okay, ni dia punya B. 1.4 meter below the ground surface, dia punya DF. Effect groundwater, abaikan. So consider stiff cohesive soil with unconfined compression strength. Dia dapat C. Unit weight 1 sama dengan unit weight 2. Allowable bearing capacity, dia nak Q allowable using a safety factor 3.5. So kita tengoklah, ni dah ada dia punya parameter semua. Okay. Ting QU 145 19.8 72 14 bagi 2. Okay, itulah. Okay, so dia kohesif lah tadi. Sebab stiff cohesive soil, so kita tahulah dia kohesif, dia ada V sama dengan kosong. Okay, kena ingat kohesif, V sama dengan kosong. Apa yang baru masuk? Okay, sama juga NC and Q dengan N gamma dia akan dapat 5.1410. Yang tu dah boleh hafal lah. Okay, so 1.2 C ada C. Ting. C tadi, C daripada sini. NC dapat, NQ dapat, N gamma dapat. Gamma 1 ada, DF diberi, ni DF. Depth. Gamma 2 sama dengan gamma 1. B, ni B 1.6. Okay. B, gamma B kosong. Okay, so semua ada, so kita cari salah satu. Okay, so dia nak Q allowable. Ni look ke apa? Allowable bearing capacity. Okay, dia nak allowable bearing capacity je. Kat sini je dia nak ni. Ni abaikan. Q allowable. Okay. So, kita dah dapat Q ultimate. Daripada Q ultimate, kita dapat Q allowable sama dengan Q ultimate bahagi dengan safety factor. So, dapatlah nilai ni. Nilai ni. Okay. Sekejap. Q kecil sama dengan Q besar. Q besar sama dengan Q kecil. Bahagi dengan tidak. Q. Ni adalah. Q bagi Q. Ini adalah load. Ini adalah stress. Okay, so kalau kata dia nak load, allowable load. QA dengan 2. Cek ni. Tak macam pening mata ni. Kalau strip darab dengan B. Okay. Kalau strip darab dengan B saja. Kalau dia adalah square, dia kena darab dengan keluasan. So sini A. Ni anda kata dia minta Q allowable yang besar ni maknanya load lah.
Okay. So ini adalah Q L/bar kecil. Q L/bar darab dengan A. So ini untuk square. Itulah. Boring. Okay, so formula seterusnya yang ni sama je dengan tadi. Q L/bar darab Q L/bar kecil darab dengan A. Satu stress, satu load. Okay, seterusnya adalah yang ni. So try buat yang ni dulu. Yang ni ada effect water ke? Tak ada. Tak ada. So try buat ni. Ketidur semua orang pagi-pagi. Masih ada. Alhamdulillah. Saya ngantuk. Okay, try yang 1.3 ni. Dalam ni apa? 1.5. Dalam nota example 8.3. Sekejap ni. Okay. Pancing. Itu lah. Allah.
Kat sini ada kebetulan sikit. Sini adalah very loose sand. Maknanya sangat loose ataupun weak clay. So kalau yang loose sand saja berada dekat sini, local shear. Yang ni strong, intermediate, ni weak. Macam itulah. So bila loose sand ataupun apa dia cakap? Soft clay. Soft clay dengan weak. Mana saya punya ni? Okay. Okay, jadi loose sand dengan soft clay berlakunya local shear. Kalau very loose sand ataupun weak maknanya terlalu lemah tu, barulah punching. Baru tu pening kat situ tadi. Okay, so bila berlaku, bila dia bagi tahu itu adalah loose sand ataupun soft clay ataupun berlaku local shear, maknanya kita kena tukar C dia, C jadi C prime, friction angle jadi ada prime. So ada prime maknanya ada formula lain. So daripada formula tu baru kita boleh proceed untuk next step lah. Okay. Siap ni? Dapat apa? Okay, yang membezakan daripada contoh tadi adalah sekarang adalah circular footing. So cari formula dekat circular, dia cakap diameter. So diameter maknanya dia guna formula ada arc diameter. Sebab daripada diameter boleh dapat radius. Okay, to be constructed below the ground surface ni adalah DF. So dia bagi tahu ni. Subsoil consists of dense soil. So dense soil maknanya C tak berubah, V tak berubah. Having the following strength parameter. So internal friction angle, so bagi tahu sebab dia adalah bukan clay, sebab dia adalah dense soil. So dia ada nilai untuk dense soil. Okay. Dia ada nilai untuk friction angle. The value of C pun ada. Okay, so ada friction angle, ada C. So abaikan water table. Dia suruh cari total allowable load including column, wake, footing, saja nak suruh panjang ayat ni. Soil surcharge that the footing can carry if Fs sama dengan 3. So cari Q allowable ataupun cari W allowable tadi. So sama je formula dia. Q allowable darab dengan A. A. Strip. Okay. Keep doing this when you are more straight. Allahu Akbar. Saya tak ada jawapan untuk semua contoh. Jadi kalau awak nak contoh, awak try cari dengan kelas Haji Amir. Sebab saya minta direct dengan Haji Amir, dia tak bagi. Saya pun tak tahu kenapa. Daripada beberapa tahun lepas dah saya minta, hari tu pun saya minta tak bagi juga. So korang telah dapatkan dengan dia orang punya student lah. Kut-kut dapat. Okay, so nanti buat layan ya. Nak habiskan kelas ni. Okay, satu lagi. Ni apa? Oh, ulang balik. Okay, seterusnya adalah effect of ground water table pada bearing capacity tadi. Okay, ada keadaan yang mana kita punya footing ni berada submerged di dalam air. Okay, sebab water table kan kita boleh measure daripada atas. So ada alat dia lah. So daripada sini, andai kata water table kita kat sini.
kita punya unit weight tadi dah bertukar jadi unit weight, effective unit weight kita panggil dia. So bila effective unit weight, dia kenalah menolak unit weight yang water. Tak kisah walau mana kedalaman dia. Okay, ni kalau dia submerge keseluruhan. Andai kata dia tenggelam keseluruhan, seandainya dia duduk kat sini. Ini kita punya water table, ground water table ataupun water level. Kalau kat sini, kita punya gambar sini lain lah sebab ni adalah gambar dalam air. Ni gambar yang kat atas air, tak ada air. Okay, bila keadaan macam ni, yang kena tolak 9.81 hanya yang bawah ni je lah. Okay, jangan tolak atas ni tak ada. So atas ni akan ambil yang asal, yang bawah akan ambil yang tolak unit weight. So yang ni lah akan jadi efektif. Apa-apa yang tolak air tu dia akan jadi efektif. Okay, andai kata ada lagi satu layer kat sini. Gamma seterusnya. Maknanya gamma 1, gamma 2, gamma 3. So, gamma 1 ni tak payah tolak air, gamma 2 tolak dengan air, gamma 3 pun kena tolak dengan air. Okay, sebabnya tak wujudlah tanah yang ada water kat tengah-tengah. So, biasanya bila kita punya water level kat sini, daripada atas sampai habis ni semua ada air lah. Okay, yang tu kena faham konsep dia. So, ingat yang first. Okay, dia kata if water table is at a distance of B. Okay, tadi kita dapat B ni contoh 1.2 meter. So, andai kata distance B ni turun ke bawah ni. Tak nampak. Set. Okay, yang ni 1.2 meter. Lepas tu water table duduk sini. Pada jarak daripada base kita adalah 1.2 meter juga. So dalam keadaan ni abaikan. So maknanya ambil yang asal lah. Tak payah ambil yang efektif. Okay. Tu efek dia. Sama juga untuk kes-kes yang lain-lain. Bila buat pengiraan, jika ada je water table, memang kena tolak 9.81 tu. Okay, seandainya if water table below less than B distance, the value of unit weight shall be nearly interpolate. So kalau berada dekat dalam ni, dia kena interpolate. Interpolate lah, maknanya kena ada bacaan dia. Tapi biasanya kes ni kurang ditanya dalam diploma level lah. So biasa yang tadi dengan yang ni. On the earth surface for the value. Okay, dia kata kalau berada dekat earth surface ni, earth surface bahagian atas dekat kita punya topsoil, kita akan guna effective unit weight. Okay, so yang tu je lah kena ingat. Betul lah. Okay, so tengok contoh yang ni. A square footing, identify dia sebagai square footing. Guna formula square footing, diameter B 2.2 dan 2.2. So dari sini, okay, dia punya size tapak water table on surface, duduk sini. So kita tahu yang ni kena tolak 9.81. Internal friction angle, the value. Soft and loose unit weight, the result of laboratory. Measure, C ada, gamma ada. So dia suruh cari Q allowable yang besar tu, maknanya kecil dah dengan A. Okay, untuk case ni sebab dia adalah soft and loose ni. So kita tahu C akan jadi C prime, V akan jadi V prime. So kira lah, okay, identify tadi kita dapat formula yang ni. And then masukkan nilai 25 tadi kat sini, sudah dapat nilai friction angle yang baru. And daripada sini 17.3. Nilai C juga masuk dalam formula yang baru, sudah dapat nilai darat dengan 88. Okay, sudah dapat nilai untuk C. Okay, so daripada 17.3 tadi dekat graf, tak ada graf. Dekat graf keluarkan NC prime and gamma prime guna gambar yang sama juga. Okay, cuma kali ni kita dapatkan nilai yang baru based on nilai yang kita dapat hasil daripada pengiraan formula yang baru. Okay, so satu. And then satu benda lagi, tengok dia tak ada bagi tahu tapi awak kena identify sendiri based on jenis tanah. So dapat jenis tanah, kita dah boleh
fikir mana satu kaedah yang kita nak guna. Sama ada direct ambil C ataupun C tu kita kena modify menjadi C prime dan juga V prime. Ingatlah. Okey, satu lagi sebab dia berada di dalam air, dia kena tolak dengan 9.81. So tolaklah 9.81 ni. So dapat nilai ni. So sekarang masukkan directly dekat setiap formula ni. So ada C prime and C prime, semua dah jadi prime. Formula pun dah jadi prime. Okay, so dapat nilai Q ultimate. So dapatkan allowable load Q ultimate darab dengan so Q ultimate Q allowable Q ultimate bahagi dengan safety factor darab dengan keluasan dia. So dapatlah loop A. Ada soalan? Saya nak berhenti dah ni. Yang ni lagi panjang. Ada soalan nak tanya? Okey dia. Tak ada. Tak ada orang pandai dah. Okey. Saya nak buat quiz. Tapi sekejap nak cari. Okay, next week ada quiz buat berapa nanti saya maklum kemudian. Nanti maklum kemudian. Lupa attendance. Okay, kalau tak ada soalan, so saya berhenti kat sini je lah next class tengoklah video ataupun online lah. Saya tak ada fizikal lah selagi saya tak rasa nak fizikal. Baik, Puan. Ya. Attendance siapa yang belum ambil? Puan, saya attendance Puan. Tak dengar. Saya belum ambil attendance lagi Puan. Sabar, saya punya tertutup Siapa Azim ke siapa? Saya pun belum ambil kedatangan Puan. Sabar. Takif. Saja takif. Video dah hantar ke semua? Video saya nak kena tengok video tu. Duduk mana tadi? Sekian lah. Yang tu dah settle boleh keluar. Ada apa-apa hal tanya. Puan, saya tak boleh scan. Kenapa? Tak tahu internet pun saya bila buka snap slow. Siapa? Siapa tu? Muhammad Arif Aiman. Arif. Ini asal guna satu device kemain ramai. Ya betul ni sistem. Muhammad Arif Aiman. Lagi yang lain tak datang Puan, Ami Syairah ada. Syairah. Takif ada. Lagi. Saya Muhammad Kasha. Umar tak ada rumah? Umar ada. Ada. Diana tak ada. Alif tak ada. Alah,
So 2 tak ada Okay, so tu je lah. Thank you. Puan, saya nak tanya. Kan tadi mula yang level load yang first tu Puan cakap WA kan? Lepas yang ni yang satu ni QA. Macam nak tahu Sama punya je. beza? Mana WA? Yang Tak ada. dekat soalan example satu persatu. Yang tu tadi. Okay, WA. Yang mungkin WA tu allowable load juga. Wait, nama-nama, sama nama. Q besar pun load juga. Formula dia sama je. Cuma kalau untuk continuous kita darab dengan B, darab dengan tepi dia. Tapi kalau untuk square dengan circle dia darab dengan luas. tadi kalau circle pun kalau B dia kita kira macam mana? B dia jadi A. Kiralah luas A. B dia jadi A. Okey, terima kasih Puan. Okay. Puan nanti slide Puan letak kaunter kan? Bayar. Okay, kita buka kaunter. Okey. Terima kasih Puan. Okay. Ada apa lagi? Tak ada, boleh bersurai. Kamu keluar Baik, ke? terima kasih Puan. Sama. Okey Puan. Dia